Huruf alif, simple. Semua orang pun pernah dengar huruf alif ni. Oh, senang aja huruf alif ni. Okey, so kita tengok poin-poin yang saya highlight yang dalam slide ini. Yang pertama sekali, huruf yang tidak mampu berdiri sendiri. Ini semua kita makruf. Huruf alif tidak akan menerima sebarang baris. Maksudnya, kalau kita jumpa mana-mana orang yang menulis huruf alif yang ada baris di atasnya atau di bawahnya, maka itu adalah satu kesilapan dalam memahami zat huruf alif itu sendiri. Salahlah tu. Sebab huruf alif ni dia tak akan mampu duduk secara bersendiri. Dia mesti ada orang yang tolong dia, huruf lain yang tolong dia. Sebab tu dia mesti didahului oleh mana-mana huruf hijaiyah. Okay? Dia tak boleh dibunyikan secara tunggal. Tak boleh. Kita nak bunyikan dia. Okay? Cuba bunyikan huruf alif. Biasa tak kita buat contoh macam tu? Saya nak tanya dulu. Biasa tak kita buat contoh? Kalau orang minta kita bunyikan huruf alif, kita sebut biasa tak? Biasa. Ha? Begitu ke? Kita buat? Begitu ke? Kalau orang tanya, sebut huruf alif macam mana Ustaz? Ustazah? Itu huruf alif. Biasa tak kita buat contoh macam tu? Biasa kan? Tak? Biasa Ustaz. Kita santai-santai je, jangan stres sangat. Okey. Biasa kita buat kan? Tapi tahu tak? Sebutan A itu bukan alif. A yang kita sebut mula-mula tu, A itu hamzah. Dah alifnya kat mana? Alifnya kat mana? Mana alif? Saya nak tahu mana alif. Hanya rongga Panjang saja. tu. Hanya suara rongga saja. Alif itu adalah suara yang panjang selepas tu. Kat belakang tu. Itulah alif. Hak mula-mula kita sebut itu bukan alif. Hak mula-mula kita sebut itu adalah huruf sebelum alif. Macam contoh kita sebut ba. Ba mula-mula kita sebut tu, ba tu, itu huruf ba. Tapi hak suara memanjang di selepas itu adalah alif. Masih tak dengar suara. Orang lain ni alhamdulillah boleh dengar suara. Macam mana tak boleh dengar? Okey, faham tak? Maksudnya yang kita sebut a, ba, ja, kan? Yang kita sebut ja mula-mula itu adalah huruf jim. Maka suara yang memanjang yang datang selepas itu, itulah huruf alif. Okey. Hari ni dapat satu poin kan? Boleh faham? Boleh faham Boleh Ustaz, boleh. Boleh Faham. Lama dah kita dah duk tersilap terang tentang alif ni. Betul ke? Lama dah. Lama dah tersalah tentang huruf alif ni. Ustaz? Ya. Boleh tak kita katakan alif itu sebagai huruf mad? Ya, betul. Huruf alif tu ada huruf mat lah. Jadi huruf mat, di mana matnya alif? Di mana bunyinya matnya alif tu? Iaitu pada pemanjangan suara tu lah. Baik, Ustaz. Terima Okey, kasih. ni ulang balik. Okey, baik. Saya ulang balik. Tak apa. Kalau tak faham boleh saya ulang balik. Yang penting saya nak semua orang faham. Okay, macam ni, huruf alif. Huruf alif ni adalah huruf yang tidak langsung menerima baris. Okey? Langsung tak menerima baris. Kita tak boleh letak baris huruf alif ni baris atas. Kita tak boleh letak baris bawah. Kita tak boleh letak baris depan. Sebab dia adalah huruf yang mati selama-lamanya. Satu-satunya huruf hijaiyah yang mati asal dunia dan akhirat. Lebih kurang begitulah. Maksudnya dia tak hidup di dunia.
Dia mati dah, di dunia pun mati, akhirat pun mati. Maksudnya nak bagi tahu memang kita katakan huruf alif ni langsung tidak menerima baris. Jadi dia berdiri bagaimana? Macam mana kita nak menyebut huruf alif ni? Ia bergantung kepada huruf hijaiyah yang datang sebelumnya. Huruf ba ke, huruf hamzah ke, huruf jim ke, huruf apalah. Saja huruf-huruf yang ada. So kalau contohnya kita nak sebut huruf alif, mesti dibantu terlebih dahulu dengan huruf yang datang sebelumnya lah. Contohnya kalau kita sebut ba, okay, dibantu dengan huruf ba baris atas. Maka soalan saya, kalau kita sebut ba, mana sebutan alifnya? Kat mana sebutan alifnya? Sebab kalau kita sebut ba yang mula-mula kita sebut tu, ba tu, itu adalah huruf ba. Jadi di mana alifnya? Alifnya adalah suara yang panjang selepas kita sebut ba tu. Ba, itu alif. Itu alif. Ya, betul. Kerana sebab itulah alif ni dikategorikan sebagai makhraj muqaddar. Ya, kerana tidak ada satu tempat yang kita katakan boleh kita faham secara tepat di mana ia keluar. Kerana apa? Kerana suara yang keluar tak adalah suara yang memanjang. Dan huruf alif dan huruf-huruf mat yang lain, kita boleh panjangkan huruf itu selama mana kita mampu. Ba, sehingga kita putuskan suara kita. Jadi ketika mana dia bunyi, dia tidak melekat di mana-mana bahagian rongga mulut. Duduk main atas angin gitu. Duduk main dalam rongga gitu. Okey. Okey, makna kata cara kita ajar dalam Iqra' Muqaddam tu tak tepatlah. Okey, yang kita ajar tu huruf apa? Kalau kita ajar huruf hamzah, betul lah a i u. Kena bezalah tu. Tapi kalau huruf alif ni dia kosong, dia tidak ada apa-apa, just dia ada rumah dia je. Rumah yang macam ni dalam gambar saya tunjuk dalam slide. Ini alif, bukan hamzah. Hamzah nanti. Kita tengok nanti hamzah. Selepas ni. So alif tidak akan ada baris atas, tak akan ada baris bawah, tak akan ada baris depan. Yang kita sebut tu adalah hamzah. A, I, U itu adalah huruf hamzah. Boleh faham? Boleh nampak beza tak? Yang kita dah sebut dalam Iqra' tu, memang betul. Saya dapati memang ada kesalahan pada perletakan baris atas huruf alif. Dan alhamdulillah bila saya cek balik, Iqra' tu dah dibetulkan. Ada sebahagiannya dah dibetulkan lah. Maksudnya dia dah bezakan antara huruf alif dengan huruf hamzah. Boleh? Faham ya? Jangan salah mengajar. Huruf alif, huruf hamzah adalah huruf hamzah. Dua huruf yang berbeza. Jangan samakan dia sama sekali lah. Tak boleh. Jadi Ustaz, boleh mencelah apa ni, jadi fungsi yang antara beza alif dengan hamzah ni dari segi fungsi lah, macam alif ni dia fungsi dia akan menempel pada huruf lain lah. Hamzah dia mesti wajib ada huruf yang menolong dia. Kalau tak ada, dia tak akan langsung dia tak boleh berdiri. Itu nature dia. Nature huruf alif ni macam tu. Boleh ya? InsyaAllah boleh. Macam alif pada awal surah Al-Baqarah, kita tak baca A, kita baca alif. Ya, sebab tu kita sebut nama dia. Kita tak sebut baris dia. Itu lain. Itu kita sebut nama. Alif. Itu nama dia. Okey? Boleh faham? Itu nama dia. Ustaz. Alif. Ustaz, maknanya kalau jumpa dalam Quran ni berbaris itu bukan alif, itu hamzah lah kiranya. Betul. Ya betul. Itu semua hamzah. Kira hamzah ni dia tumpang rumah alif lah. Ya betul. Sebab hamzah ni satu-satunya huruf yang tidak ada rumah. Jadi oleh kerana dia tak ada rumah, alif lah yang beri tumpang rumah. Sebab huruf alif ni dia tak dia kosong, maksudnya tidak ada baris apa-apa. Jadi dia bila gabung dengan huruf hamzah tu, yang mana diletakkan tandanya di atas atau di bawah, maka barulah waktu itu dia ada baris. Tapi baris yang kita sebut tu adalah baris huruf hamzah, bukan baris huruf alif.
Rumah saja alif. Itu dia ada Okey, Ustaz. complicated Okey, sikit. faham. Okey, boleh faham Makhraj muqaddar ni Ustaz, boleh adalah faham. okey, alhamdulillah. Makhraj muqaddar ni adalah makhraj yang tak boleh kita sebut secara tepat di mana tempat dia berlaku sentuhan. Kita kena ingat makhraj huruf ni dia mesti ada tempat yang menyentuh antara dua benda. Contoh kalau kita sebut huruf nun. Huruf nun dia melibatkan bahagian hujung lidah, kemudian dia akan melekat pada bahagian belakang gigi kacip atas. An. Lekat kan? Ada dua sentuhan. Satu yang ni, satu yang ni, kemudian sentuh. Itu makhraj huruf. Yang itu kita panggil dia sebagai makhraj muhaqqaq. Makhraj yang kita tahu kat mana tempat sentuhan dia. Yang itu jelas, kita nampak. Walaupun duduk berlaku dalam mulut kita, tapi kita boleh fahamlah benda tu. Tapi kalau alif dan huruf mat yang lain, huruf-huruf ini adalah huruf yang dia tidak menyentuh pada mana-mana bahagian rongga mulut. Cuba kita baca A dan kita panjangkan suara kita. A yang pertama tu hamzah lah kan. Hak belakang tu, hak suara memanjang itu adalah alif. Cuba kita sebut. Ada tak kita rasa tak mana-mana dia menyentuh? Lidah kita ke bahagian mana ke? Ada tak? Tak ada kan? Dia duduk main gitu lah. Sebab dia hanya melibatkan bahagian rongga. Angin itu yang lalu tu, angin yang lalu melalui paru-paru yang kita tolak keluar untuk kita sebut huruf itu, dia hanya lalu pada bahagian rongga kerongkong dan juga rongga mulut tanpa menyentuh mana-mana, tanpa melibatkan anggota mana-mana. Maka atas dasar itu dia tidak ada tempat parking. Dia tidak ada tempat parking. So tak ada tempat parking ni kita sebut sebagai istilah muqaddar. Yakni dengan maksud ia hanya bersifat anggaran sahaja. Kita nak kata dia duduk dekat rongga kerongkong saja pun tak boleh. Sebab suara dia memanjang keluar. Dan rongga kerongkong itu pun panjang bahagiannya kat mana kita tak tahu. Rongga mulut pun sama. Kita nak kata dia kat mana? Kat tengah ke, kat ujung ke, kat belakang ke, kat tepi ke, kita tak tahu kat mana. Selagi mana kita boleh sebut dengan betul dan huruf itu keluar dengan lancar, dengan fasih, maka itulah huruf alif yang betul. Tanpa diketahui secara tepat di mana tempat melekatnya bahagian anggota makhraj. Okey. Boleh faham ke itu apa itu makhraj muqaddar? Boleh. Baik. Kenapa hamzah wasal dipanggil hamzah wasal? Ditulis dengan alif. Okey, baik. Hamzah wasal ni cerita dia okay, hamzah wasal ni cerita dia ialah huruf hamzah tambahan dalam kalimah. Okey, hamzah tambahan dalam kalimah di mana dalam tabiat penulisan maupun percakapan Arab mereka cuba untuk baca ataupun memulakan sebutan mana-mana perkataan mestilah dengan perkataan itu ada barisnya. Ini sifat Arab, mudah saja. Dia nak mula sebutan perkataan mesti huruf yang pertama itu berbaris dan huruf yang terakhir itu walaupun dia berbaris tapi dimatikan sebutannya. Ini cara orang Arab menyebut perkataan. Kalau dia berhenti bacaan dia, huruf yang terakhir itu akan jadi matilah. Bagaimana kita baca Quran, Ar-Rahmanir Rahim, huruf yang terakhir itu kalau ikutnya berbaris. Tapi oleh kerana dia huruf yang terakhir dan kita wakafkan bacaan kita, maka kita matikan dia, kita sukunkan dia. Ini nature Arab. Jadi hamzah wasal diletakkan pada kalimah-kalimah yang tertentu dari sudut binaan kalimahnya. Ini cerita panjang lah dari sudut sorof dan sebagainya. Diletakkan di awal sesuatu perkataan dengan harapan dia dapat membantu bagaimana nak mudahkan sebutan perkataan tersebut. Contohnya perkataan fa'ala. Bila dia berubah jadi fi'il amar ataupun kata kerja suruhan, maka huruf fa itu mati. Yang asal daripada fa'ala itu, baris atas tu, huruf fa itu mati. Jadi bila mati, dia terpaksa tambah hamzah wasal depan dia. Sebab huruf fa mati tu dia tak boleh baris dah. Mati-matilah. Jadi bagaimana nak membantu orang untuk sebut perkataan fa'ala dalam bentuk kata kerja suruhan tadi itu dengan baik?
maka ditambah hamzah wasal depan dia. Walaupun hamzah wasal ni juga tidak berbaris, tapi dia ada ruang untuk diletakkan baris. Maka di situ timbulnya hamzah wasal dan dia akan letak baris berdasarkan kepada situasi huruf yang ketiga lah pada satu-satu perkataan. So jadilah if'al kan lebih mudah nak disebut berbanding kita kekalkan huruf fa mati dan tidak ditambahi apa-apa huruf sebelumnya. Nak tambah huruf lain tak boleh. Sebab huruf lain adalah huruf yang boleh kita katakan asal kepada sesuatu kalimah. Tapi hamzah wasalnya dia adalah huruf tambahan yang membantu kalimah-kalimah yang sukar untuk disebut ketika ibtida. Itu hamzah wasal. Tapi bunyi hamzah wasal sama dengan bunyi hamzah qata'. Cuma beza dia, hamzah qata' sudah ada barisnya, hamzah wasal belum tentu barisnya kerana ia bergantung kepada perkataan. Gitu. Dan tanda ni, dari segi tanda ni juga adalah berbezalah. Okey, boleh Alhamdulillah. Baru huruf alif ni tapi soalan dah bertalu-talu. Okey. Dalam huruf hijaiyah 28, mengapa hamzah tidak dikira sebagai hamzah menerima baris? Sedang tidak dikira, sedangkan hamzah tidak dikira. Dia kena faham huruf hijaiyah ni dia ada dua perkiraan di sisi para ulama. Huruf hijaiyah secara mantuqah. Yang pertama secara mantuqah. Mantuqah ni maksudnya dari sudut sebutan. Huruf hijaiyah dari sudut sebutan, dari sebut lisan. Cara nak menyebut huruf itu dari sudut lisan. Itu satu bahagian. Bahagian yang kedua disebut sebagai huruf hijaiyah maktubatan, secara bertulis. Jadi yang katanya huruf hijaiyah 28 ini, ianya secara bertulis kerana memang huruf hamzah tidak ada rumah. Jadi tak ada rumah huruf hamzah sebab dia biasanya dia sekali dengan alif lah, sebab dia kadang-kadang dia boleh menggunakan rumah alif itu sebagai sebagai hamzah. So dari segi penulisan pada asalnya dulu memang hamzah tidak ada rumah. So bila hamzah tak ada rumah, hilanglah satu huruf daripada senarai huruf. Huruf ada tapi dari segi rupa bentuk tak ada. Tapi dari segi mantuqah, dari segi sebutan, huruf hijaiyah ada 29 termasuk sekali dengan hamzah. Okay. Boleh faham beza tu. Jangan kata 28 secara mutlak begitu, tak. Itu bahagian dari sudut secara bertulis. Secara sebutan lisan 29. Bahkan ada sebahagian para ulama mengatakan bahawa huruf hijaiyah 30. Iaitu campur dengan gunnah. Gunnah, dengung. Dengung pun dikira sebagai satu huruf juga sebab terlalu banyak dalam Quran. Tapi pendapat tu ditolaklah oleh sebahagian daripada qurra' sendiri. Yang masyhurnya 28 atau 29 lah. Okey, boleh Alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Berkaitan dengan kalimah Allah, apa hujah ulama qurra berkaitan dengan tulisannya tu, Allah kalimah tu dipanjangkan sedangkan pada tulisan wallahu a'lam. Okey, baik. Okey, dia gini. Kalimah Allah, saya nak tulis ni tak nampak. Perkataan Allah. Okay. Kenapa perlu dipanjangkan bacaan dia? Itu ke maksud soalan dia? Maksudnya yalah Ustaz, maksudnya dari segi tulisan tu tak ada pun ditulis. Tapi dari sudut pembacaan memang kita makruf kena panjang. Jadi apa hujahnya? Mohon pencerahan Ustaz. Okey, baik. Okey, untuk kalimah Allah, kalau kita perasan dia ada huruf hamzah depan ni. Okay, huruf hamzah dalam bahasa Arab dia ada beberapa fungsi lah, antaranya ia bermakna soalan, adakah. Okay, dalam bahasa Arab dia bermakna adakah.
adakah Allah, adakah Allah? Gitu maksud dia. So sekarang ni kenapa dalam riwayat bacaan Al-Quran kita kita hanya boleh baca dengan dua bentuk sahaja, iaitu dibaca dengan panjang secara mad lazim Allah, atau dibaca dengan tashil Allah. Tapi kenapa tak baca direct Allah? Kan? Sebab huruf hamzah ni kan baris atas. Kenapa tak dibaca Allah terus? Okey, cuba saya andaikan begini. Okey, cuba bayang perkataan ni Allah dengan adanya hamzah di hadapan dengan perkataan ni. Okey. Okey, ini kita nak sebut macam mana ni? Yang tak ada hamzah ni kita nak sebut macam mana? Sama tak? Sama tak? Sama tak ni? Kalau kita baca Allah macam ni, sama tak? Sama kan? Secara mudahnya, yang ini pun Allah, yang ini pun Allah. Sama bacaan dia. Ni kita cuba bayangkan tak ada huruf mat, tak ada bacaan mat dan sebagainya, sebab kita hanya tengok pada ejaan dia. Yang ini pun kita akan baca Allah, yang ini pun kita akan baca Allah. Sama, tidak ada beza langsung. Jadi dah kalau tidak ada beza langsung, macam mana kita nak membezakan pendengar? Bahawasanya perkataan ini ada bezanya. Yang satu ini bentuk tanya, ada soalan. Yang kedua ini tidak ada soalan. Kita yang melihat bentuk tulisan, kita boleh beza. Tapi bagi orang yang mendengar, sudah tentu dia tak boleh nak bezakan antara dua sebutan yang berbeza pada tulisan. Maka nak dibezakan dari sudut tulisannya, yang ada kaitan dengan pertanyaan ini, mesti dibaca dengan panjang. Mengambil sedikit ruang, tempoh masa untuk membezakan antara bentuk soalan dan juga bentuk sebutan perkataan biasa tanpa soalan. Maka kerana itu dibaca dengan panjang atau dibaca dengan tashil lah, supaya ada nampak beza dengan bacaan Allah biasa. Itu hikmah dia kenapa dibaca begitulah, kerana nak membezakan dua perkataan yang sebenarnya ada perbezaannya. Satu dalam bentuk soalan, satu dalam bentuk statement biasa. Okey, boleh ya? Tak apa, boleh. Soalan ini bagus sebab saya faham setiap huruf ni dia ada kaitannya. Saya akan jawab tapi saya tak akan jawab semula. Saya akan jawab sikit-sikit, kemudian nanti saya akan sambung balik. Tak apa, boleh tanya dulu, tak ada masalah. Okey, boleh. Baik, seterusnya kita nak pergi kepada sebutannya dengan menemukan terlebih dahulu makhraj huruf sebelumnya dan kemudian makhraj menjauh. Jadi sebutan alif ni, kalau kita nak tahu di mana sebutan itu berlaku, contoh kalau kita sebut ba tadi kan, ba, kita tutup mulut dulu, kita datangkan dulu makhraj huruf ba dan kemudian kita pisahkan ataupun kita buka balik mulut kita. Ba. So bila kita buka mulut kita itu adalah huruf alif. Apa-apa huruf kita praktis sama sahaja caranya. Kita datangkan dahulu makhraj huruf yang kita sebut sebelum huruf alif tadi, kemudian baru kita buka balik rahang mulut kita untuk kita sebut huruf alif tadilah, supaya kita beri ruang kepada udara yang ditolak daripada dalam tadi itu untuk keluar. Itu dia punya justifikasi dia kenapa perlu dibaca dalam keadaan sedemikian. Dan bunyi huruf alif adalah suara yang memanjang selepas menyebut huruf hijaiyah sebelumnya. Ini dah saya terangkan tadilah. Sama aja. Saya harap masing-masing dah dapat satu ilmu yang baru hari ini, supaya tidak lagi keliru antara mana satu sebutan alif dan mana satu sebutan huruf sebelum alif. Okey, satu alif ini bersamaan dengan dua fathah. Biasa kita sebut dulu dua harakat bersamaan dengan satu alif. Dua harakah bersama dengan satu alif. Harakah ini a contohnya. Sama dengan satu alif. Cara membunyikan satu fathah adalah dengan menambahkan hak saktah. Ini kaedah lah yang diguna pakai oleh para ulama dalam kita nak mengetahui tentang bagaimana kadar tempoh sebutan satu fathah. Kita datangkanlah mana-mana huruf. Contohnya huruf ba,
Kan? Contohnya, kemudian kita tambah huruf hak saktah di belakang, huruf hak saktah ni matilah. Kita akan sebutlah bah, jah, tah, sah. Itu satu fathah. Satu fathah. Kalau kita nak sebut dua fathah, bah, bah. Tempoh itulah yang kita katakan sebagai satu alif yang menyamai dua harakat bacaan mat. Ja, bah, bah. Itu dia punya kadar dia. Okey, boleh nampak cara nak mengukur tu. Sebab dia sangat subjektif sebab dia melibatkan suara. Kita tidak ada pembaris, kita tidak ada kayu ukur, kita tidak ada tali inci yang boleh kita gunakan untuk mengukur suara yang keluar daripada mulut kita. Tapi kita ada kaedah yang sebagaimana yang diajarkan oleh ulama inilah untuk kita mengukur. Baik. Alif adalah asal kepada baris fathah. Ya betul. Baris fathah itu yang kita tengok hari ini tandanya begini kan. Yang ini yang disebut sebagai alif mabtuhah. Dan ini adalah satu bentuk yang direka oleh Al-Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ketika mana cuba untuk menukar ataupun membuat inovasi terhadap tanda yang dibuat oleh Abu Aswad Ad-Du'ali rahimahullah bagi baris setiap huruf. Jadi baris atas ini asalnya gini asal dia. Baris atas huruf, contohnya huruf ba kan, contohnya huruf ba, baris atas asalnya gini. Kat baris atas ni kan sama dengan huruf alif. Tapi oleh kerana baris atas ni bukanlah huruf alif secara mutlaknya, dianya adalah kita katakan anak kepada huruf alif, maka dicondongkan sedikit huruf alif tadi jadilah baris bagaimana yang kita duk tengok dalam mushaf hari ini. Itu asal usul dia. Okey. Sebahagian ulama berpendapat alif tafkhim adalah huruf far'i kerana bercampur antara baris atas dan dhammah. Okey, huruf ada dua, satu huruf asli, yang keduanya huruf huruf far'i. Huruf asli ni huruf yang kita duk biasa sebut huruf hijaiyah ni lah. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha dan seterusnya. Huruf far'i ni adalah huruf yang tak boleh kita tulis dia dalam bentuk tulisan, tak boleh. Sebab dia tidak ada satu gambaran yang jelas bagaimana ia dilukiskan ataupun diresamkan. Tapi ia hanya boleh dikesan melalui sebutan huruf secara lisan. Jadi ada sebahagian ulama mengatakan bila kita sebut qa, contohnya qa, sa, bunyi tebal kan. Bunyi tebal tu dia kata alif tafkhim kerana bercampur dengan baris atas yang solid dan baris hadapan. Jadi bunyilah qa, sa, dha, ta, za. Bunyi macam tu. Sebahagian ulama mengatakan begitu. Tapi sebahagian ulama kata tak. Sebahagian ulama kata tak kerana huruf alif yang bunyi tebal itu bukan dia yang tebal, tapi huruf sebelum dia yang tebal. Oleh kerana huruf sebelum dia itu tebal dan ia adalah huruf-huruf yang dominan dari sudut sifatnya, maka dia mempengaruhi alif yang sememangnya sangat-sangat lemah. So akhirnya dia ikut. Itu sebahagian pandangan yang lain lah. Wallahu ta'ala alam. Itu semua pandangan ijtihad daripada ulama-ulama kita lah. Huruf alif berbeza dengan hamzah qata' dan hamzah wasal. Ini saya sebut dan soalan tadi pun ada kaitan pun sebenarnya. Ini hamzah qata', ini alif, ini hamzah wasal. Hamzah qata' kadang-kadang dia datang sendiri macam ni dan kadang-kadang dia datang ada rumah. Tapi selagi mana kita jumpa tanda ini, sama ada dia duduk atas rumah alif ataupun dia bersendiri, ini adalah hamzah. Bukan alif. So kena faham betul-betul lah. Yang alif ni kosong ni. Ni alif. Kosong sebarang tanda. Yang ada tanda kepala huruf sa' di atasnya, ini hamzah wasal. Itu kena faham betul-betul. Situasi bagaimana berlakunya huruf agar kita tak tertukarlah kerana dia ada fungsinya yang berbeza. Okey, boleh Okey, baik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Berbalik pada kata hamzah tu perlukan rumah. Jadi dia rumah-rumah dia hanya huruf mat je ya Ustaz? Ya betul. Okay. Hamzah ni dia kadang boleh menumpang alif, kadang boleh menumpang ya, kadang boleh menumpang waw dan kadang-kadang dia tak perlu tumpang siapa-siapa. Dia bersendiri. Dia boleh datang dengan 4 keadaan lah. Dia boleh datang dengan 4 keadaan. Boleh So ni hamzah wasal, hamzah qata', hamzah
alif. Alif. Dulu ulama dia tak ada beza pun antara hamzah qata', hamzah wasal ni. Semua alif dulu. Ulama-ulama salaf dulu semuanya adalah huruf alif. Cuma mereka tahu bezanya sebutan alif wasal bila, alif qata' bila dan sebagainya. Mereka tidak memperbanyakkan istilah. Tapi konteks setiap huruf itu yang ada dalam kalimah Quran mereka faham bagaimana nak menyebutnya dengan baik. Tapi bila datang ulama kemudian melihat adanya perbezaan dari sudut fungsi, dari sudut bunyinya, maka mereka mulalah membezakan antara mana satu alif dan mana satu perbahasan hamzah qata' dan hamzah wasal. Dulu tidak timbul nama hamzah qata', hamzah wasal ni. Baru ni, nama-nama ni baru belaka. Baik, suara sebutan huruf alif jangan meninggi. Jangan meninggi yang disebut sebagai fathah syadidah. Kecuali sebelumnya huruf-huruf isti'la ataupun huruf itba' lah. Jangan kita baca walaqad ja'akum. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ma tebal bunyi sampai muncul mulut pun ada. Itu tak boleh. Itu kita panggil sebagai fathatun syadidatun. Satu sebutan baris atas yang melampaui batas. Kita nak sebut secara sederhana sahaja. Bismillah, la, bukan la. Nampak beza dia? Sikit je lari tu. Tapi dah salah. Ibnul Jazari memperingatkan agar ia tidak disebut secara imalah ataupun taklil. Macam mana tu? Contohnya bismillah tadi kan. Bismillah tu kita sebut bismillah la ar-rahman ma. Perasan tak kita baca begitu? Ramai orang baca begitu. Ar-rahman ma. Kita baca gitu ke? Bismillahirrahmanirrahim. Ma. Salah ma. Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Salah. Itu dah mirip kepada bacaan imalah ataupun taklil. Tengok detailnya perbincangan ulama kita dulu dalam nak menjaga sebutan alif. Huruf alif tidak bersifat isti'la, itba', tafkhim dan ataupun tarqiq. Dia tidak bersifat dengan sifat-sifat ni, tapi dia yang dikatanya dibaca tebal tadi tu kerana dia mengikut huruf sebelum. Adapun sifat dia sendiri dia tak sifat. Dia bukan bersifat dengan sifat-sifat ni. Okey, oleh kerana dia lemah dia mengikut huruf sebelum dia. Itu je. Tapi dari segi zat dia sendiri dia tidak ada sifat-sifat tu. Okey. Wallahu taala alam.